Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, masih lagi dalam tema yang sama, tema 6, semangat cinta akan negara. Cuma yang berbezanya tajuk atau unit. Minggu ini kita masuk unit 18, bersyukurlah. Syukur. Seperti biasa kita akan mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur dan juga kemahiran membaca kamu. Okey. Sesi kali ini, pada akhir sesi nanti kamu akan dapat berbicara mengenai pengorbanan seorang guru dan kamu perlu menjawab 4 soalan pemahaman berdasarkan teks pidato utamakan barangan buatan Malaysia. Tanpa membuang masa, terus ke halaman 99, muka surat 99 buku teks kamu, dan kamu akan tengok ada 6 gambar berkaitan dengan bukan seorang guru lah, ni berkaitan dengan guru lah. Berkaitan dengan guru, 6 gambar berkaitan dengan guru. Kalau kamu baca di bawah gambar tu, ni guru bertugas tanpa mengira penat lelah demi mendidik anak bangsa. Mereka menganggap anak murid seperti anak sendiri. Berbual dengan rakan kamu tentang pengorbanan guru di Malaysia. Baik, kalau dalam kelas saya akan pilihlah 2-3 orang untuk buat simulasi ataupun berlakon, bercakap tentang pengorbanan seorang guru. Tapi sekarang kita sedang PDPR, jadi agak sukarlah untuk saya buat simulasi. Agak sukar untuk minta kamu buat simulasi. Kalau buat Google Meet sekalipun, kalau buat Google Meet setakat 2-3 orang je masuk, pun payahlah nak buat simulasi. Jadi apa yang saya nak kamu lakukan, kamu fahamkan makna setiap gambar ni. Apa yang cuba disampaikan oleh setiap gambar ni. Kalau kamu tengok gambar yang pertama ni, dia radar ni. Dia radar, bukan radar pelakor kalau sebut radar ni. Radar lah, radar. Kalau dulu ejaan dia DHA. Tapi sekarang dah bukan dibetulkan maksudnya telah ditetapkan ejaan radar ni macam ni lah, REDA. Okey. Seorang lelaki memegang sekeping kertas. Sebenarnya ini maksudnya seorang guru, dia dapat surat, bertugas di sekolah mana. Dia dapat surat untuk bertugas di sekolah yang dia perlu mengajar tu lah. Okey, jadi dia reda lah dapat sekolah mana-mana pun. Macam mungkin dalam gambar ni, cikgu ni dia dapat surat mengajar di kawasan pedalaman, kawasan-kawasan yang jauh dari bandar ataupun yang jauh dari kemajuan. Jadi dia reda lah, kena campak jauh-jauh, kena bertugas jauh-jauh, dia reda. Yang penting dapat mendidik anak bangsa. Okey, gambar yang kedua ni, rela berkorban nyawa. Apa maksud guru? Guru ni sanggup berkorban nyawa. Apa maksud dia? Kalau tengok gambar ni, kononnya cikgu ni kena pergi kena naik perahu, kena naik bot untuk pergi ke sekolah, naik bot, naik perahu untuk pergi ke sekolah. Dia rela berkorban ni maksudnya katakanlah sekolah dia tu dekat pedalaman, perlu pergi perlu menaiki bot untuk ke sekolah dia tu. Naik bot mestilah dekat sungai. Saya tak pernah tengok bot ni
ada atas jalan raya, kecuali bot itu diangkat atau ditunda dengan truk ke kan, dengan lori ke, itu adalah atas jalan raya. Tapi biasanya bot dengan perahu ni dekat sungai dah. Okey, baik. Rela berkorban nyawa maksudnya katakanlah tengah naik bot nak pergi sekolah, botnya terbalik, ataupun nak pergi sekolah naik bot kena lalu tempat yang banyak buaya. Jadi risiko nyawa lah. Itu maksud rela berkorban nyawa. Yang ketiga ni sanggup menempuh cabaran. Katakanlah kalau cikgu tu kena mengajar dekat kawasan atas bukit ataupun dalam dalam kawasan orang asal atau orang asli. Jalan tak ada, jadi cikgu tu kena naik kena melalui jalan yang belum bertar, tak ada tar, jalan tanah. Kalau hujan habis selut, habis lecak kereta dia. Itu sanggup menempuh cabaran. Yang keempat ni guru umpama lilin. Apa yang kamu faham tentang guru umpama lilin? Baik, lilin. Lilin ini menerangi kegelapan. Lilin ini menerangi kegelapan. Jadi apa maksud guru umpama lilin? Baik, dalam bahasa yang mudahnya, penjelasan yang mudahnya, kamu anggap okey macam ni. Murid ini gelap. Kenapa murid-murid ini gelap? Bukannya warna kulit hitam, warna kulit gelap, bukan. Maksudnya murid ini tiada ilmu, kurang ilmu, tiada masih belum pandai. Jadi diibaratkan dalam kegelapan lah. Bila tak pandai lagi, belum pandai lagi, maksudnya diibaratkan dalam kegelapan. Jadi cikgu ni menjadi lilin. Cikgu ni menyuluh ilmu. Dia bagi ilmu kepada murid yang tak ada apa-apa tadi tu. Jadi itulah maksud guru umpama lilin. Dia menerangi kegelapan. Dia bagi ilmu, dia suluh ilmu, bagi ilmu kepada murid. Ataupun boleh juga dikatakan lilin ini sifat dia membakar diri. Dia bakar diri dia sampai dia cair. Boleh juga kamu nak tafsir macam tu. Maksudnya guru ni sanggup berpenat lelah, dia letih, tak apa, yang penting murid dia belajar. Boleh juga. Okey, gambar ke-5. Tengok seorang lelaki sedang membaiki sebuah rumah. Bawah tu ringan tulang. Dia nak cakap dalam ni cikgu tu seorang yang rajin lah. Itu sahaja. Cuma apa yang cikgu tu buat repair rumah, mungkin cikgu ni bertugas di pedalaman, di kawasan hulu, duduk pula dekat kuartus yang daif, kuartus yang kalau tiup di angin pun runtuh. Jadi cikgu ni kena rajinlah betulkan rumah dia. Itu mungkin apa yang cuba disampaikan oleh gambar lah. Dan yang terakhir ni prihatin. Kalau kamu tengok ada murid sekolah bonceng, tompang motor seorang lelaki berbaju kuning. Jadi mungkin baju kuning itu seorang guru. Jadi mungkinlah gambar ni dia nak bagi tahu cikgu ni dalam perjalanan pergi ke sekolah melalui rumah salah seorang murid dia. Murid dia ni tak ada basikal, tak ada kereta, tak ada motor nak pergi sekolah. Jadi cikgu ni prihatin, dia tak nak anak murid dia ni berjalan kaki pergi sekolah, tumpangkanlah motor dia. Jadi cikgu ni cikgu yang prihatin. Jadi saya harap penjelasan ini dapat bantu kamu untuk faham lagi apa yang disampaikan oleh gambar ke-6 gambar ini. Baik, tengok di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada 3 soalan. Ada 3 persoalan di situ. Yang pertama, terangkan maksud rangkai kata rela berkorban. Telah saya jelaskan. Jadi saya harap kamu fahamlah soalan pertama tu macam mana nak terangkan tu. Okey, yang kedua,
bagaimanakah ciri-ciri guru yang prihatin? Macam manakah ciri-ciri guru yang prihatin? Contohnya saya bagi tahu tadilah. Seorang guru ni dia nak pergi sekolah, dia lalu depan rumah murid dia. Murid dia ni tak ada kemudahan untuk ke sekolah. Jadi cikgu dia tompangkan, duduk belakang, duduk bonceng tu. Macam itu. Apa lagi contoh lain yang menunjukkan cikgu tu prihatin? Cubalah fikir sendiri. Dan yang ketiga, apakah yang para guru perlu lakukan untuk memastikan setiap muridnya sentiasa bersemangat untuk belajar walau dalam apa jua keadaan? Maksudnya yang ketiga ni, apa yang cikgu boleh buat untuk pastikan murid sentiasa bersemangat untuk belajar. Contohnya dalam keadaan sekarang lah, dalam keadaan PTPR sekarang, saya boleh katakan ramai murid yang telah berputus asa ataupun ramai murid yang dah tak bersemangat untuk belajar. Jadi apa yang cikgu-cikgu boleh lakukan? Apa yang cikgu boleh buat untuk pastikan murid belajar di rumah? Murid belajar di rumah. Apa yang cikgu boleh buat? Cuba kamu bagi cadangan. Okey, ada 3 persoalan tu. Kamu kena fikir-fikirkanlah. Seterusnya, terus ke halaman 100, muka surat 100. Dan kamu akan lihat ada satu teks pidato. Satu teks pidato bertajuk Utamakan Barangan Buatan Malaysia. Maksudnya, pilih barang Malaysia. Utamakan, pilih dulu barangan Malaysia. Support, sokong. Itu maksud dia. Apa yang perlu kamu buat? Baca pidato ini, baca teks pidato ini, fahamkan. Baca dan fahamkan apa yang disampaikan oleh pemidato ini. Setelah kamu dah faham, setelah kamu dah tahu apa yang disampaikan oleh pemidato itu, tengok di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada 4 soalan. 4 soalan ini kamu perlu tahulah jawapannya. Kamu perlu tahulah nak jawabnya macam mana. Okey, dah baca tadi, dah faham tadi? Okey, tengok. Soalan yang pertama apa dia? Apakah maksud perkataan mengutamakan menurut Kamus Dewan? Jawapan ini ada pada teks pidato. Yang kedua, senaraikan 4 jenama tempatan yang kamu ketahui. Soalan yang kedua ini tiada dalam teks, tiada dalam teks pidato. Jadi macam mana kamu nak cari jawapan? Ini kamu kena cari sendiri. Apa jenama tempatan yang kamu tahu? Senaraikan 4. Kamu fikirlah 4 brand atau jenama tempatan yang kamu tahu. Yang ketiga, nyatakan 3 sebab mengapa kita perlu mengutamakan barangan tempatan. 3 sebab kenapa kena pilih barangan Malaysia dulu. Ada pada teks. Dan yang keempat, apakah cadangan kamu untuk menggalakkan rakyat Malaysia memilih barangan jenama tempatan berbanding barangan jenama dua? Maksud dia, macam mana kamu nak pastikan rakyat Malaysia ni pilih barangan Malaysia dulu berbanding barangan luar negara. Macam mana kamu nak pastikan rakyat Malaysia ni ataupun kawan-kawan kamu lah, senang cerita, nak beli barang, pilih dulu barangan Malaysia. Macam mana? Apa yang kamu nak cadangkan? Macam mana kamu nak galakkan tu? Kamu kena fikir. Jadi keempat-empat soalan ni kamu perlu tahulah jawapannya. Kalau kamu boleh jawab keempat-empat soalan ini, maka kamu fahamlah apa yang disampaikan oleh pemidato. Itu sahaja. Mudah sahaja. Sekian sahajalah untuk sesi kali ini. Saya harap maklumat
Yang pertama tadi citra pendidik, maklumat tentang seorang guru, pengorbanan seorang guru. Kamu fahamlah apa yang disampaikan oleh gambar-gambar tadi itu. Yang kedua pidato, teks pidato, utamakan barangan buatan Malaysia. Saya pun harap kamu faham apa yang disampaikan oleh pemidato itu. Jadi kalau kamu faham kedua-dua maklumat itu, maka tercapailah objektif atau matlamat kita untuk sesi kali ini. Jadi bertemu lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.